Komunikasi terhenti. Mida Baharu. Komunikasi terhenti bermaksud sebarang pernyataan atau sikap pihak pendengar yang boleh menyebabkan penutur atau pengadu terasa hati dan memberhentikan komunikasinya. Punca komunikasi terhenti yang pertama adalah melabel. Contohnya, A datang ke sekolah dengan muka masam dan monyok. Kemudian rakannya B pun berkata, ni muka macam ni mesti ada masalah. Kalau bermasalah je mesti kau. Okey, bila ada label macam ni, A mestilah tak nak berkomunikasi atau mengadu atau berkongsi cerita dengan B. Apa kata kita ubah komunikasi terhenti tadi kepada komunikasi yang lebih baik seperti ini. Kenapa masam? Ada masalah ke? Kongsilah dengan saya. Yang kedua, meragui atau tidak percaya. Contohnya begini, A berkata, saya geram betul dengan K tu. Dia ni suka memburuk-burukkan saya di hadapan orang lain. Kemudian B pun buat komunikasi terhenti. Dia kata macam ni, ya ke? Macam tak percaya je. Sebab dia dengan saya baik je. Okey, apa kata kita tukar komunikasi terhenti tadi kepada komunikasi yang lebih baik seperti ini. Boleh saya tahu apa yang K dah ceritakan kepada orang lain tu ya? Yang ketiga, buat keputusan tanpa pembincangan. Contohnya A kata macam ni, saya tertekanlah duduk di rumah. Mak saya suka membebel, suka marah-marah. Kemudian B buat komunikasi terhenti macam ni. Kau lari pada rumah lah. Biar padan muka mak engkau tu. Lari tau. Kalau tak lari, kau ni pengecut. Okey, tak elok cakap macam tu ya. Kadang-kadang ini just nak bercerita kisahnya di rumah, kisahnya dengan mak. Apa kata kita ubah kepada komunikasi yang lebih baik macam ni. Apa yang mak A bebelkan? Ada buat sesuatu yang mak A tak suka ke? Yang keempat, ubah topik. Contohnya A bercakap macam ni. Hari-hari saya rasa penat. Kerja kat pejabat banyak. Balik rumah kena urus anak. Kena urus rumah tangga. Okey, kemudian B pun buat komunikasi terhenti macam ni. Penat? Jom makan kat gerai Mak Sahir nak? Orang kata nasi ayamnya sedap. Bila dah lari topik ni, mesti rasa kecewa. Dia akan rasa tidak difahami ya. Apa kata kita ubah komunikasi tadi kepada yang lebih baik macam ni. Banyak kerja ya yang membuatkan awak rasa penat. Yang kelima, memberi penyelesaian segera. Contohnya A mengadu macam ni. Saya selalu rasa sakit kepala. Kemudian B pun kata pula, nah Panadol, makan 2 biji je. Okey, dah jadi komunikasi terhenti. Okey, seeloknya, kita balas macam ni. Sakit kepala, apa perkara yang selalu mengganggu awak ya? Yang keenam, pendengar banyak cakap. Contohnya pengadu kata macam ni. A kata macam ni ya. Kadang-kadang saya rasa saya bosanlah dengan hidup. Okey, kemudian pendengar atau B tadi dia balas macam ni. Tak baik cakap macam tu. Sebagai manusia, kita perlu bersemangat tau setiap hari. Doakan hari-hari kita ni dipenuhi dengan perkara yang bermanfaat dan bermakna. Bukan sahaja pada diri kita, tapi kepada orang lain juga. Kita ni kena tahu bersyukur dan bla 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 dan bla bla bla. Banyak cakap sangat sampai A pun terberhenti nak cakap. Terberhenti nak mengadu lagi kan. Jadi seeloknya ubah kepada komunikasi yang baik iaitu bosan, sharelah dengan saya kenapa awak rasa macam tu. Yang ketujuh, pendengar terlalu yakin. Okey, contohnya A cakap macam ni. Saya ni selalu demam berulang-ulang. Kadang-kadang sakit dada. Rasa nak bernafas pun susah. Okey, yang pendengar ni tadi si B. Macam tanda sakit jantung je ni. Kalau A dengar macam tu terus. Terkejut dia. Kan? Baru nak cerita pasal demam, dah orang kata sakit jantung. Tapi apa kata kita ubah kepada komunikasi yang baik macam ni.
demam dan sukar bernafas Dah berapa lama ya dia macam ni? Yang ke-8 adalah banyak soal. Contohnya A cakap macam ni. Ayah saya selalu tak balik rumah. Okey, kemudian yang pendengar tadi si B pun kata, dia pergi mana? Bila A jawab, entah. B pun tanya lagi, masakan tak tahu kamu kan anak dia, tak telefon? Lepas tu A pun jawab lagi, tak ada kredit. Kemudian pendengar pun balas balik, tak minta mak top up ke telefon? So kadang-kadang bila pendengar ni banyak soal tertutup, menyebabkan A tak ada mood nak mengadu lagi. Dan kadang-kadang soalan itu tidak menjurus pun pada isu pokok. Dia jadi tak apa-apa punya soalan. Jadi seeloknya tukarlah komunikasi yang lebih baik seperti ini. Ya, bila A kata, ayah saya selalu tak balik rumah. Apa kata si B kata macam ni? Berapa lama ya dah tak balik tu? Kan? Antara kebaikan komunikasi yang baik adalah menjadi tempat luahan rasa orang terdekat, mendapat kepercayaan dan pihak pengadu rasa dihargai dan difahami. Marilah sama-sama kita baiki cara komunikasi kita. Elakkan komunikasi terhenti ketika rakan-rakan memerlukan kita untuk mendengar sesi luahan mereka. Akhir kata, terimalah pantun dari saya. Bayu dingin di tanah rata, berpuput gemalai hingga ke seberang. Lembut dan baik tutur kata, akan disayang dan disanjung orang. Terima kasih. Diharapkan anda semua sudi untuk subscribe, like, share dan komen YouTube Mida Baharum.